Di hujung kampung itu berdiri sebuah rumah kayu lama, peninggalan arwah datuk kepada seorang lelaki bernama Farid. Setelah bertahun kosong, Farid dan istrinya Aina memutuskan untuk berpindah ke situ. Tapi sejak malam pertama, mereka merasa tidak tenteram. Angin malam terasa berat, seperti ada mata yang memerhati. Di dapur, kedengaran tapak kaki basah berjalan perlahan. Bau hanya datang dan pergi, seolah-olah ada sesuatu yang pernah tinggal di situ. Malam-malam seterusnya, Aina sering bermimpi tentang anjing hitam yang menyalak di halaman rumah. Farid pula merasa dada sesak setiap kali melangkah ke ruang tamu. Akhirnya mereka menghubungi Mu'alij Andin, seorang perawat ruqyah syar'iyah yang dikenali di kampung itu. Wajahnya tenang, suaranya lembut, tapi setiap kalimahnya penuh makna. Sebaik sampai Mu'alij Andin tidak terus membaca doa. Beliau berjalan perlahan, memerhati setiap sudut rumah. Farid, katanya, rumah ini nampak bersih tapi ia belum suci. Lihat tanda cakaran di pintu dapur. Rumah ini pernah dimasuki anjing. Bila terkena najis mughallaza, ia mesti disertu. Aina keheranan. Ustaz, apa maksud sertu itu? Mu'alij Andin mengambil segenggam tanah dari halaman, mencampurkannya ke dalam baldi air. Rasulullah ajar jika bejana dijilat anjing, sucinya ialah dibasuh 7 kali, 1 daripadanya dengan tanah. Begitulah juga tempat yang terkena najis anjing atau babi. Inilah sertu tanda kita menghormati perintah Allah tentang kebersihan zahir. Maka mereka pun sama-sama menyertu. Mula dengan air tanah, disusuli 6 bilasan air mutlak. Mu'alij Andin membaca bismillah, istighfar dan selawat perlahan di setiap siraman. Ketika itu terasa sesuatu berubah. Angin yang tadinya berat mula terasa lembut, bau yang mencucuk hidung hilang begitu sahaja. Setelah selesai sertu, Mu'alij Andin berkata, sekarang kita bersihkan bahagian batin pula. Rumah bukan sekadar dinding dan lantai, ia juga tempat bernaungnya roh dan emosi. Bila rumah ini pernah dihuni makhluk yang tidak diundang, kita bersihkan dengan kalam Allah. Farid dan Aina duduk di ruang tamu. Mu'alij Andin menadah tangan dan berniat. Ya Allah, jadikanlah bacaan ini sebagai cahaya dan perisai bagi rumah ini, serta penghapus bagi segala sisa gangguan dan kezaliman jin. Beliau memulakan bacaan dengan surah Al-Baqarah, ayat demi ayat, diselang-seli dengan ayat ruqyah. Suara bacaan bergema lembut di segenap ruang, memecahkan kesunyian. Aina menunduk, air matanya menitis tanpa tahu sebab. Farid pula merasakan seperti beban di dadanya diangkat sedikit demi sedikit. Selesai bacaan, Mu'alij Andin berjalan ke setiap penjuru rumah sambil menyembur air ruqyah. Beliau kemudian menasihatkan, rumah yang disertu kembali suci, rumah yang diruqyah kembali tenteram. Tapi untuk kekalkan ketenangan ini, pastikan rumah ini tidak sepi dari zikrullah dan Al-Quran. Sejak malam itu, rumah yang dulunya suram kini terasa lapang. Aina tak lagi bermimpi anjing hitam. Farid tidak lagi rasa sesak di dada. Setiap subuh, mereka buka pintu depan sambil membaca doa dan memasang bacaan Al-Quran. Rumah itu kini bukan sekadar tempat berteduh, tapi tempat sakinah, penuh rahmat dan malaikat. Dan setiap kali jiran datang berkunjung, mereka selalu berkata, rumah kamu ni tenang ya, rasa nyaman masuk ke dalam. Farid tersenyum dan menjawab, itulah hasilnya bila rumah disertu dengan syariat dan diruqyah dengan kalam Allah. Bila zahir dan batin disucikan, barakah pun datang bersama. Kembali kepada Allah untuk sembuh sepenuhnya. Return to Allah for complete healing. WhatsApp at +65 9021 3690.